أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya hari ini kita akan dapat sambung lagi pelajaran kita. Dalam pelajaran yang keempat, iaitu wakaf dan ibtidak. Dalam wakaf dan ibtidak ini kita dah belajar apa dia hamzah wasal, apa dia hamzah qata', dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pula tentang wakaf dan ibtidak pada kalimah kalla. Wakaf dan ibtidak pada kalimah kalla. Baik, anak-anak semua boleh buka muka surat 23, kitab tajwid tahun 6. Tengok pada wakaf dan ibtidak pada kalimah kalla. Okey, cuba kita tengok sama-sama apa yang dinyatakan, apa maksud kalla, bagaimana cara nak berhenti, bagaimana cara nak sambung. Baik. Yang pertama, kalimah kalla ini terdapat pada 33 tempat dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, ayat tersebut terkandung dalam 15 surah dan sebahagian besarnya diturunkan di Mekah. Dan yang ketiga, ada 4 hukum bacaan wakaf dan ibtidak pada kalimah kalla tersebut. Baik, ini 3. Dia ada dalam Al-Quran pada 33 tempat. Ayat tersebut terkandung dalam 15 surah, sebahagian besarnya diturunkan di Mekah. Ada 4 hukum bacaan wakaf dan ibtidak pada kalimah kalla tersebut. Baik, empat hukum yang dinyatakan tadi dalam nombor 3 itu adalah hukum yang pertama, harus berhenti dan memulakan bacaan dengannya. Harus berhenti dan memulakan bacaan dengannya. Kedua-duanya harus. Berhenti harus, mula pun harus. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, tidak harus berhenti tetapi boleh memulakan bacaan dengannya. Tidak harus berhenti tetapi boleh memulakan bacaan dengannya. Tak boleh berhenti, tidak harus berhenti, tapi nak mulakannya boleh. Okey, hukum yang ketiga, tidak harus berhenti dan memulakan bacaan dengannya. Tidak harus berhenti dan tidak harus juga memulakan bacaan dengannya. Okey, itu hukum yang ketiga. Okey, hukum yang keempat, harus berhenti tetapi tidak boleh memulakan bacaan dengannya. Harus kita berhenti tetapi tidak boleh memulakan bacaan dengan ayat tersebut. Baik, kita tengok muka surat yang ke-24. Baik, dalam muka surat 24 ini kita tengok hukum yang pertama, iaitu harus berhenti dan memulakan bacaan dengannya. Hukum yang harus untuk kita berhenti dan harus juga untuk kita mulakan bacaan dengan ayat tersebut, dengan ayat kalla tersebut. Baik, sama-sama kita tengok contoh-contoh yang diberi, bilangan ayat dan keterangan surah apa. Baik. Yang pertama, ahda kalla, berhenti boleh, kemudian sambung kalla sanaktubu, dua-dua boleh. Sama juga yang nombor 2, liyakunu lahum izza, kalla, berhenti, kemudian kita ulang balik kalla sayakfuruna. Dua-dua boleh, sama ada kita harus untuk kita berhenti dan memulakan bacaan dengannya. Okey. Kemudian fima tarak, kalla innaha. Yang keempat, summa yunji, kalla innaha ladha. Surah Ma'arij. Kemudian surah Mudassir, an azid, kalla innahu. Yang keenam, al-awwalin, kalla bal rana. Contoh yang ketujuh, fayaqulu rabbi ahanan, kalla bal. Contoh yang ke-8, jannata na'im, kalla inna
surah Ma'arij. Yahsabu anna ma lahu akhlada kalla kalla layubazanna. Contoh yang ke-10 syuraka kalla kalla bal. Contoh yang terakhir untuk hukum yang pertama suhufan munasyarah kalla balla kalla kalla balla. Okay, ini untuk hukum yang pertama. Cara bacaannya sama ada kita harus berhenti dan kita juga harus untuk memulakan bacaan dengan kalimah kalla. Dua-dua boleh. Baik, seterusnya kita cuba tengok pula kalimah hukum yang kedua untuk kalimah kalla. Tidak harus berhenti pada kalimah kalla, tetapi boleh memulakan bacaan dengannya. Tidak harus berhenti tapi boleh memulakan bacaan dengannya. Baik, kita tengok contoh dia. Contoh yang pertama dalam surah Al-Mudassir, kalla wal qamar. Contoh yang kedua, kalla innahu tadhkirah. Contoh yang ketiga, kalla la wazar. Contoh yang keempat, kalla bal tuhibbunal ajilah. Okey, baik. Ini keempat-empat contoh ini merupakan hukum yang kedua. Tidak harus berhenti pada kalimah kalla, tetapi boleh memulakan bacaan dengan kalimah kalla. Semuanya bermula dengan kalimah kalla, tapi kita tak boleh berhenti. Okey, itu dia hukum yang kedua. Dengan dalam buku ni ada 18 contoh. Mungkin kamu boleh tengok. Saya bacakan 4 contoh sahaja. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat yang ke-25. Okey, baik. Dalam muka surat 25 ini, cuba kita tengok hukum yang ketiga pula. Tidak harus berhenti dan memulakan bacaan dengannya. Kita tidak harus untuk berhenti dan memulakan bacaan dengan kalla tersebut. Sebab apa? Kalla ini berada di tengah-tengah perkataan, tanpa ada tanda untuk berhenti, tanda-tanda waqaf, tak ada langsung. Baik, cuba kita tengok contoh yang diberi. Yang pertama dalam surah An-Naba, summa kalla saya'lamun. Kena baca terus. Kalau kita cuba berhenti summa kalla, tak boleh sebab tak ada tanda waqaf. Ataupun kita mulakan dengan kalla saya'lamun, tak boleh juga. Sebab apa? Ayat ini terus disambungkan, tidak boleh berhenti, dan kita tidak boleh mulakan bacaan dengan kalimah kalla. Baik, itu antara dua contoh. Kemudian kita tengok muka surat 26 ke surat 26. Dalam muka surat 26 kita sambung lagi. Harus berhenti tetapi tidak boleh memulakan bacaan dengannya. Harus untuk kita berhenti tapi tak boleh nak mulakan bacaan dengan kalla tersebut. Baik, yang pertama qala kalla fazhaba, surah Syu'ara. Qala kalla fazhaba. Kita boleh berhenti dekat kalla tersebut sebab ada tanda waqaf. Tanda waqaf sad lam ya. Tetapi tidak boleh memulakan bacaan dengannya. Qala kalla. Kita ambil kalla balik, tak boleh. Okey, cukup. Okey, qala kalla fazhaba, terus sambung fazhaba. Begitu juga dengan contoh yang kedua dalam surah At-Takatsur. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Terus kita sambung inna ma'iya rabbi sayahdin. Baik, itu adalah 4 hukum dalam menentukan bacaan dalam kalimah kalla. Waqafnya, ibtida'nya di mana, waqafnya di mana. Okey, saya rasa itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanyakan dalam Google Classroom kita. Dan insya-Allah saya akan beri sedikit latihan. Boleh tengok di Google Classroom kamu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.